Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyin wassalim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang kepada semua sidang penonton. Selamat datang dan selamat menonton episod kedua dalam program Khazanah Mahdi yang bertajuk Kaedah Salah untuk Mengenal Imam Mahdi. Sidang penonton, kami terlebih dahulu menjemput sidang penonton yang belum berkesempatan untuk menonton episod pertama program Khazanah Mahdi yang bertajuk Bagaimana Mengenal Pasti Imam Al-Mahdi untuk menontonnya terlebih dahulu. Pautan kepada video ini kami sediakan di dalam ruangan deskripsi. Sidang penonton, dalam episod terdahulu, kami telah menerangkan tentang kaedah bagaimana mengenal para hujah Allah, yakni utusan atau khalifah Allah. Termasuklah Imam Al-Mahdi AS kerana beliau AS adalah khalifah Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman kita ini, iaitu di akhir zaman. Kita juga telah mengenal pasti satu kaedah yang dinamakan peraturan mengenal khalifah atau utusan Allah, di mana peraturan ini sidang penonton terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama adalah wasiat, iaitu individu yang mendakwanya bahawa dirinya adalah khalifah utusan Tuhan hendaklah terlebih dahulu menuntut namanya di dalam wasiat yang ditinggalkan oleh utusan atau khalifah sebelumnya. Kedua, individu tersebut wajiblah mempamerkan ilmu yang luar biasa. Dan yang ketiga, sidang penonton, individu tersebut hendaklah menyeru manusia kepada ketuanan Allah, yang bermakna hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang berhak melantik pemimpin ke atas manusia. Dan di dalam hal ini merujuk kepada akhir zaman, Imam Al-Mahdi dan para pewarisnya wajiblah mengibarkan panji hitam yang tertera kalimah Al-Bai'ah Lillah. Dan kami telah menjelaskan bahawa mengikuti para ulama dan pemerintah negara-negara bukanlah cara untuk mengenal Imam Al-Mahdi. Sebaliknya, mereka semua ini adalah musuh utama Imam Al-Mahdi sebagaimana sunnah para ulama di setiap zaman terdahulu yang telah memusuhi semua khalifah utusan Tuhan. Kami juga telah menjelaskan dan membuktikan bahawa Imam Al-Mahdi AS akan terlebih dahulu melakukan dakwah untuk memanggil semua manusia kepada beliau AS, dan bukannya para penyokongnya muncul secara tiba-tiba sebagaimana yang diwawarkan oleh ramai ulama-ulama. Ini kerana semua para khalifah Allah telah melakukan perkara yang sama dan ia merupakan sunnah para khalifah Allah. Oleh itu, Imam Al-Mahdi juga akan melakukan dan mempraktikkan sunnah ini. Sidang penonton, kami juga telah menjelaskan bahawa seruan dakwah yang memanggil manusia kepada Imam Al-Mahdi AS adalah melalui figura-figura Al-Yamani dan mimbar Mesir, iaitu Imam Ahmad Al-Hasan AS dan Abdullah Hashim Aba Al-Sadiq AS. Dan mereka berdua ini adalah para pewaris Imam Al-Mahdi AS, di mana nama-nama mereka juga telah dinyatakan di dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Baiklah sidang penonton, mungkin ada di antara kalian yang tertanya-tanya dan kurang pasti apakah ini satu-satunya cara untuk mengenal utusan Allah. Di dalam episod ini kita akan membincangkan kaedah dan kayu ukur yang salah yang telah digunapakai oleh umat-umat terdahulu, sehingga mereka telah menjadikan semua ini sebagai alasan-alasan untuk mereka menafikan para khalifah Allah, dan akhirnya menyebabkan mereka memusuhi para khalifah Allah ini atau mereka kembali kufur setelah mereka beriman sebelumnya. Sidang penonton, kita wajib mengambil pelajaran daripada kesilapan-kesilapan mereka agar kita sedar dan kita tidak mengulanginya terhadap para khalifah Allah di zaman kita ini, iaitu Imam Al-Mahdi dan para pewaris beliau AS.
insya-Allah saya jemput terlebih dahulu saudara Ahmad Bukhari untuk memulakan perbincangan kita dan perkongsian bersama, insya-Allah. Terima kasih saudara Kashfullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad a'imma wal mahdiyyin wa sallimu taslima. Sidang penonton, bolehkah kita menafikan seseorang sebagai Imam Mahdi, sebagai seorang utusan contohnya, jika kita mendapati dia melanggar perintah Allah? Kalau kita anggap ya boleh, maka kita juga mestilah menafikan Nabi Adam AS. Bukankah Nabi Adam AS telah melanggar perintah Allah? Kalau begitu, mengapa kita masih mempercayai Adam sebagai Nabi? Tetapi kalau kita gunakan 3 perkara dalam peraturan mengenal utusan Allah yang telah kami nyatakan sebelum ini. Pertama, jelas Allah Subhanahu Wa Taala telah melantik Nabi Adam sebagai khalifahnya. Para malaikat telah diperintahkan sujud kepadanya. Kedua, Nabi Adam telah diberi ilmu dan telah menamakan semua benda-benda. Ketiga, Nabi Adam menyeru ketuhanan Allah. Memang Nabi Adam berada di tingkat atas di dalam sistem pentadbiran yang telah ditetapkan oleh Allah dan menyeru agar semua orang taat kepadanya. Jadi kalau kita ikut semua peraturan ini, Nabi Adam jelas masih lagi seorang Allah, masih lagi seorang utusan Allah, masih lagi seorang khalifah Allah yang wajib ditaati walaupun Nabi Adam sendiri telah melanggar perintah Allah. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian. Contoh lain di mana khalifah Allah telah melanggar dan tidak taat kepada Allah ialah di dalam kisah Nabi Yunus AS. Kita tahu bahawa kaum Nabi Yunus AS telah menolak dan menafikan beliau. Dan beliau, yang Nabi Yunus AS, telah memohon kepada Allah agar azab ditimpakan ke atas kaumnya. Dan sememangnya Allah telah berjanji dan memaklumkan kepadanya bahawa azab itu akan diturunkan dan bila azab itu akan diturunkan. Dan beliau AS telah memaklumkan perkara ini, janji ini kepada kaumnya. Tetapi sidang penonton, Nabi Yunus mendapati bahawa azab itu tidak berlaku pada masa yang Allah telah janjikan. Ini membuatkan Nabi Yunus menjadi risau kerana akan dijadikan bahan ketawa oleh umatnya. Beliau AS berada dalam keadaan marah dan keliru dan menyangka bahawa Tuhan tidak menunaikan janjinya. Maka beliau AS telah memutuskan untuk meninggalkan amanah dan tugasnya dan melarikan diri daripada kaumnya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan peringatan dan pelajaran kepadanya dengan membiarkan seekor ikan paus menelan beliau AS. Dan Nabi Yunus akhirnya sedar akan kesalahannya dan bertaubat. Dan Allah akhirnya memaafkan beliau. Nabi Yunus lalu dimuntahkan dari mulut ikan paus tersebut dan beliau telah kembali kepada kaumnya, tetapi mendapati kaumnya telah pun bertaubat dan menyambut beliau dan menerima beliau sebagai utusan Allah. Beliau AS lantas bertanya kepada kaumnya apa yang telah berlaku setelah beliau AS meninggalkan kaumnya. Mereka memberitahu bahawa setelah beliau AS meninggalkan mereka, telah datang awan yang gelap dan kedengaran bunyi angin yang sangat menakutkan. Dan mereka benar-benar merasakan dan yakin bahawa azab yang dijanjikan itu akan menimpa. Dan mereka teringat akan amaran Nabi Yunus sebelum ini. Sidang penonton, ini membuat Nabi Yunus AS berada dalam keadaan amat malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana beliau telah menyangka Allah telah mengingkari janjinya. Sedangkan kaumnya sendiri telah pun bertaubat. Oleh itu, sidang penonton, seseorang itu tidak boleh memiliki keraguan kepada seorang khalifah Allah walaupun kelihatan khalifah atau utusan Allah itu sendiri meragui dirinya sendiri. Sidang penonton, satu hal yang menarik ialah bahawa pada satu tahap umat Nabi Yunus sendiri seolah-olah lebih yakin dan beriman terhadap hukuman yang Allah janjikan itu berbanding dengan Nabi Yunus yang meragui, marah kepada Tuhan dan melarikan diri meninggalkan kaumnya. Pengajaran seterusnya, sidang penonton, dari kisah ini ialah walaupun kelihatan seolah-olah janji Allah itu telah berubah atau ditangguhkan, kita tetap tidak dibenarkan untuk mendustakan khalifah utusan Allah. Sidang penonton, seterusnya, bagaimana
kalau dengan alasan, contohnya dengan alasan ciri fizikal. Contohnya seorang utusan itu dikatakan tidak menarik, tidak handsome, tidak kacak, tidak cantik, mungkin botak, mungkin gempal. Kan? Dengan alasan-alasan fizikal, mungkin kurus. Ya, contoh-contoh alasan seperti ini. Bolehkah kita menafikan seorang utusan itu kerana alasan-alasan ini? Kalau kita kata boleh, kita juga hendaklah menafikan Nabi Ayub AS. Mengapa saya mengatakan begitu? Bukankah Nabi Ayub telah jatuh sakit sehingga badan baginda penuh dengan nanah dan mengeluarkan ulat, bahkan berbau busuk? Baiklah, sidang penonton. Dalam kisah Nabi Ayub AS, Nabi Ayub ada ramai anak, ada isteri yang cantik, ada binatang ternak yang banyak dan memiliki kesihatan yang baik. Tetapi suatu ketika Allah membenarkan iblis untuk menguji baginda kerana iblis berpendapat bahawa baginda hanyalah baik kerana Allah mengurniakan segala-galanya kepada baginda. Kemudian apa yang berlaku? Semua nikmat yang tersebut ditarik daripada baginda. Kan? Anak-anak, binatang ternak, isteri lari. Jadi kemudian baginda ditimpa sejenis penyakit menyebabkan badan baginda yang saya sebutkan tadi, iaitu keluar nanah dan berulat dan mengeluarkan bau busuk. Dan kaumnya terpaksa mencampakkan baginda ke kawasan pembuangan sampah. Jadi bayangkan tuan-tuan, kalau kita merupakan kaum Nabi Ayub ketika itu, adakah kita akan terus beriman kepada baginda? Ataupun kita akan kafir kepada baginda? Jadi, hanya pengikut baginda yang berpegang kepada tiga perkara dalam peraturan mengenal utusan Allah saja yang masih akan tetap kekal beriman kepada baginda. Walaupun baginda ditimpa dengan nasib yang boleh dikatakan amat malang, dengan badan yang penuh, dikatakan dengan nanah yang menjijikkan. Kalau kita ikut alasan ciri-ciri fizikal, pasti kita akan gagal. Pasti kita akan menafikan baginda. Contohnya kita mungkin akan katakan, takkan Allah membiarkan Nabi-Nya seperti macam ni. Pasti ini Nabi palsu. Bahkan ini mungkin merupakan azab kerana kepalsuan dia. Bukankah begitu? Ya. Okey. Jadi jelas, untuk mengenal siapa utusan Allah, kita tidak boleh menggunakan alasan-alasan ciri fizikal. Bila ciri-ciri fizikal boleh berubah. Ya. Alhamdulillah, sidang penonton. Selain itu terdapat riwayat yang mengisahkan tentang Nabi Nuh AS dan para pengikutnya. Nabi Nuh AS sebagaimana juga dengan Nabi Yunus AS telah memohon azab ditimpakan ke atas kaumnya. Kemudian malaikat Jibril AS telah datang dan telah mengarahkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman menanam sebiji benih kurma dan menjanjikan bahawa apabila pohon kurma ini tumbuh, membesar, matang dan berbuah, azab yang dijanjikan itu akan tiba. Tetapi sidang penonton, azab yang dijanjikan itu tidak turun. Sebaliknya, malaikat Jibril datang semula dan membawa dan memberitahu bahawa Nabi Nuh dan pengikutnya haruslah mengambil benih sebiji kurma daripada pohon yang ditanam tadi dan menanamnya semula. Dan setelah pohon ini membesar dan berbuah, barulah azab itu akan diturunkan. Tetapi sidang penonton, semua janji-janji ini tidak berlaku. Malah ia telah berulang sebanyak 10 kali. Dan setiap kali peristiwa janji ini tidak tertunai, pengikut Nabi Nuh AS telah terpecah kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama tetap beriman dan beristiqamah bersama Nabi Nuh AS. Kumpulan yang kedua mula merasai ragu terhadap Nabi Nuh AS, dan kumpulan yang ketiga langsung terus murtad. Sidang penonton, bayangkan berapa lama mereka terpaksa menanti agar janji yang diberikan kepada mereka ini tertunai. Dan perkara ini sudah tentu amat berat. Dan jelas sekali sidang penonton, akibat pengikut-pengikut Nabi Nuh AS tidak mengguna pakai kaedah yang telah ditetapkan, iaitu peraturan mengenal khalifah Allah, dan mereka menggunakan akal, menggunakan emosi mereka. Akhirnya mereka semua telah murtad kecuali 3 orang anak Nabi Nuh AS dan isteri-isteri mereka.
Oleh itu sidang penuntut, konsep yang mengatakan jika saya lihat sendiri barulah saya beriman adalah merupakan satu konsep yang salah. Kerana Tuhan boleh saja menangguhkan janjinya. Sidang penuntut, ada hadis daripada para imam Ahlul Bait alaihissalam yang menjelaskan. Sebagai contoh, Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam pernah berkata, jika kami mengatakan sesuatu kepada kamu tentang seorang laki-laki dari kami, tetapi tidak ada padanya, sebaliknya ada pada anaknya, maka janganlah kamu menafikannya. Oleh itu sidang penuntut, janganlah kita menafikan. Sebagai contoh lagi sidang penuntut, jika Imam Mahdi AS berkata daulah ilahi akan tertubuh mungkin tahun ini atau mungkin tahun selepasnya atau mungkin lagi 10 tahun atau lebih daripada itu, kita tetap tidak boleh meragui dan menafikan Imam Al-Mahdi AS. Dan sebagai contoh lagi sidang penuntut, jika Imam Al-Mahdi menghidap kanser atau jasadnya bernanah, berulat dan berbau busuk, adakah ini boleh dijadikan alasan untuk tidak beriman atau menolak Imam Al-Mahdi? Kita mungkin dimaafkan jika Tuhan masih belum menceritakan kisah Nabi Ayub AS. Tetapi setelah kita diberitahu kisah tentang Nabi Ayub, kesemua ini tidak boleh lagi dijadikan alasan untuk menolak Imam Al-Mahdi sekiranya perkara ini turut berlaku dan menimpa ke atas Imam Al-Mahdi AS. Baiklah sidang penonton, bagaimana pula kalau contohnya ahli keluarga Imam Mahdi ataupun seorang khalifah Allah itu, seorang utusan Allah itu, ahli keluarganya merupakan seorang yang tidak baik, seorang yang berakhlak buruk, yang mungkin perangai yang teruklah maksudnya. Bolehkah kita menolak seorang utusan itu? Kalau boleh, kita juga hendaklah menolak Nabi Nuh AS. Kita juga hendaklah menolak Nabi Lut AS. Sebab apa? Sebab di dalam Al-Quran menyatakan bahawa isteri mereka merupakan isteri-isteri yang tidak baik. Jadi sidang penonton, dan jika kita kaji kitab-kitab lain, ada contohnya ada kisah seorang Nabi yang bernama Nabi Husayah AS. Nabi Husayah AS ni, ya, sama pembuatan kisah ni, dia merasa kecewa dia terhadap kaumnya, kemudian memohon kepada Allah agar menimpakan azab kepada kaumnya kerana menyekutukan Allah. Tetapi Allah ingin mengajar Nabi Husayah satu pengajaran, satu hikmah. Allah telah memerintahkan Nabi Husayah AS agar berkahwin dengan seorang wanita yang merupakan seorang pelacur. Daripada wanita ini Nabi Husayah mendapat anak, dan akhirnya Nabi Husayah sayang kepada wanita ini, isterinya ini. Dan tiba-tiba pada suatu hari Allah memerintahkan Nabi Husayah AS untuk menceraikan isterinya ini. Jadi waktu itu Nabi Husayah merasa amat sedih. Pasal Nabi Husayah dia sayang kepada isterinya ini, walaupun dia seorang pelacur, dia seorang yang tidur dengan lelaki lain. Jadi dalam kisah ini merupakan satu perumpamaan yang Allah ingin sampaikan kepada Nabi Husayah bahawa walaupun Bani Israel menyekutukan Allah, Allah masih sayang kepada mereka. Allah masih ingin mereka bertaubat. Allah masih ingin agar Nabi Husayah berdakwah kepada mereka, membantu mereka dan membawa mereka kepada jalan yang sebenarnya. Baiklah sidang penonton, kalau Nabi Husayah punya isteri sendiri sampai begitu sekali, okey, bukan seorang pelacur, tidur dengan lelaki lain. Kalau kita tidak menggunakan 3 perkara dalam peraturan mengenal utusan Allah, apakah yang akan berlaku? Adakah kita akan masih percaya kepada Nabi Husayah? Cuba fikirkan. Kaum Nabi Husayah, dia tahu, dia nampak Nabi Husayah punya isteri masuk kepada rumah lain, tidur dengan lelaki lain. Dan jika mereka tidak menggunakan peraturan ini, sudah pasti mereka akan menolak Nabi Husayah AS sebagai Nabi. Ya, mereka akan mengatakan, betul ke Nabi Husayah ni mendapat wahyu? Betul ke Nabi Husayah ni menemui malaikat? Benar ke Nabi Husayah ni mendapat ilmu-ilmu daripada alam gaib? Kan? Sedangkan isterinya sendiri melakukan perkara begini, baginda tidak tahu. Jadi jelas orang-orang macam ni akan gagal. Hanya yang percaya
dan berpegang teguh kepada 3 perkara dalam mengenal utusan Allah sahaja yang akan terus berjaya melepasi ujian yang maha hebat ni. Jadi jelas je tuan-tuan, kalau kita menggunakan alasan siapa ahli keluarga, siapa dia punya ibu dia, siapa dia punya ayah dia, siapa dia punya isteri dia, kita dapati dia perangai tak berapa nak baik, lepas tu kita menafikan utusan tersebut, kita akan gagal untuk mengenal siapakah khalifah Allah yang sebenarnya, siapakah Imam Mahdi, siapakah utusan Allah yang sebenarnya. Ya. Alhamdulillah. Sidang penonton, mari kita lihat pula apakah kita boleh menolak khalifah atau utusan Allah ini jika mereka sendiri melakukan perkara-perkara yang di luar akal ataupun bercanggah dengan syariat. Mari kita lihat sekarang kisah perjalanan Musa AS dan juga Abdul Saleh, yakni hamba saleh yang merupakan utusan dan hujah Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus kepada Musa sendiri. Sidang penonton, kita dapati apa sahaja yang khalifah atau utusan Allah lakukan, ianya tidak boleh dijadikan alasan untuk kita tidak beriman dan tidak mentaatinya. Sidang penonton, terdapat 3 peristiwa penting di dalam kisah ini. Pertama, mereka yakni Musa AS dan Abdul Saleh ini telah menaiki sebuah kapal dengan percuma. Dan pemilik kapal dan orang-orang di atas kapal itu adalah mereka yang baik dan berhati mulia. Tetapi sidang penonton, Musa mendapati Abdul Saleh ini telah membocorkan dan telah merosakkan kapal tersebut. Lalu Musa AS mempertikaikan tindakannya. Abdul Saleh lantas menegur dan memberikan amaran kepada Musa AS. Dan Musa lalu bertaubat. Ini kerana sidang penonton, Musa AS mengetahui bahawa lelaki ini, Abdul Saleh ini adalah utusan Allah kepada dirinya. Ini bermakna berdasarkan konsep ketuhanan Allah atau ketuhanan Tuhan, lelaki tersebut adalah pemerintah dan hujah ke atas Musa AS. Oleh itu Musa AS tidak boleh mempersoalkan beliau. Seterusnya sidang penonton, berlaku satu peristiwa di mana mereka terus meneruskan perjalanan dan mereka telah bertemu dengan seorang budak kecil yang sedang bermain. Abdul Saleh lalu membunuh budak kecil ini. Musa AS menjadi amat terkejut kerana membunuh merupakan satu dosa yang besar, sidang penonton. Apatah lagi yang dibunuh itu adalah seorang kanak-kanak, seorang budak kecil yang belum balik. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Abdul Saleh ini amat mengerikan Musa. Abdul Saleh sekali lagi memberikan amaran dan peringatan kepada Musa AS dan sekali lagi Musa AS memohon maaf. Mereka terus berjalan dan meneruskan perjalanan mereka hinggalah mereka tiba di sebuah kota di mana penduduk kota tersebut adalah orang-orang jahat dan kasar. Dan akhirnya mereka telah bertemu dengan satu tembok yang rosak. Abdul Saleh lantas membaiki tembok tersebut. Musa AS terus menjadi bingung dan tertanya-tanya. Abdul Saleh ini telah merosakkan kapal orang-orang yang memberikan mereka pengangkutan percuma. Budak kecil yang masih belum balik dibunuhnya. Orang-orang jahat di kota itu pula dihormatinya. Dan dia, yakni Abdul Saleh, membaiki tembok mereka dengan percuma. Sidang penonton, Musa AS lalu mencadangkan kepada Abdul Saleh ini untuk meminta upah ke atas usahanya membaiki tembok itu. Abdul Saleh lantas berhenti daripada pekerjaannya dan menatap Musa dan berkata, "Ini adalah pengakhiran perjalanan antara aku dan kamu." Dan Abdul Saleh lalu menjelaskan kepada Musa AS rahsia-rahsia di sebalik kesemua perbuatannya yang Musa sebelumnya tidak tahu. Sidang penonton, kami jemput sidang penonton untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan ini daripada surah Al-Kahfi di dalam Al-Quran. Oleh itu sidang penonton, di antara perkara penting yang kita pelajari daripada kisah ini ialah khalifah Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Walaupun dalam fikiran kita mereka ini seolah-olah melakukan kerosakan ataupun kezaliman, kita tetap tidak boleh menghakimi mereka dan kita tidak boleh memberikan apa juga alasan untuk kufur kepada mereka. Walaupun mereka ataupun dia ini membunuh budak kecil, walaupun dia menolong orang jahat,
walaupun dia membela hak kemanusiaan golongan homoseksual dan LGBT, atau membela orang-orang yang kita anggap berdosa dan keji. Sidang penuntut, jika kita ingat kembali, kita akan mendapati bahawa Musa AS sendiri juga seorang yang bersalah kerana beliau telah membunuh, dan beliau adalah seorang penjenayah dan menjadi orang buruan di bumi Mesir sebelumnya. Oleh itu, sidang penuntut, walaupun Imam Al-Mahdi AS memiliki rekod sebagai seorang penjenayah, ia tetap tidak cukup untuk menjadi alasan untuk kita tidak beriman dan kufur kepadanya. Kerana apa? Kerana semua khalifah Allah Subhanahu Wa Taala telah memenuhi peraturan dan syarat sebagai khalifah dan hujah Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sidang penonton seterusnya. Kalau kita kaji kisah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam sebenarnya diutus sebagai raja yang akan memerintah dan membebaskan manusia daripada kezaliman. Nabi Isa menyuruh manusia bahawa baginda adalah Al-Masih. Baginda menuntut sebagai orang yang dimaksudkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menyampaikan ilmu-ilmu yang luar biasa, mempamerkan berbagai-bagai mukjizat, juga menyuruh kepada ketuhanan Tuhan. Jadi ramai orang kerana alasan-alasan ini beriman dan berbaiat kepada baginda Isa alaihissalam. Tetapi kemudian apa yang berlaku? Orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa menunggu hari yang dijanjikan oleh Nabi Isa kepada mereka, di mana Nabi Isa akan bangkit dan memerintah dunia. Tetapi setelah 3 tahun, hal itu tidak terjadi. Apa yang berlaku? Baginda telah dikhianati oleh sahabatnya. Baginda telah ditangkap, telah diseksa, dan akhirnya baginda telah disalib. Orang-orang melihat kejadian itu di depan mata. Orang-orang mendapati bahawa apa yang Nabi Isa katakan, apa Nabi Isa janjikan selama ini, seolah-olah adalah palsu, dusta. Jadi, apakah Nabi Isa sebenarnya bukanlah seperti mana kita sangkakan? Kalau macam tu, mengapa kini kita menerima Nabi Isa? Majoriti yang melihat perkara itu sudah tak percaya kepadanya ketika itu. Malah Simon Peter yang dikatakan sebagai pewaris baginda, yang baginda lantik sebagai pewaris berganti baginda sendiri, merasa ragu kepada apa yang dia percaya selama ini dan mengikut kembali kepada kehidupan normal, menjadi nelayan. Dan mereka benar-benar merasa bahawa mereka memang telah disesatkan. Mereka menyembunyikan diri daripada masyarakat. Mereka merasa malu dan mereka merasa keliru dengan apa yang dah berlaku ni. Nabi Isa menjanjikan pelbagai-bagai, akan membebaskan mereka daripada kezaliman, jadi raja, tapi itu tidak berlaku. Namun hari ini orang-orang Kristian, orang-orang Islam, semuanya masih mempercayai bahawa tiada Nabi lain sebagai Al-Masih ketika itu selain Nabi Isa AS. Jadi jelas, setelah seseorang memenuhi 3 perkara dalam mengenal Khalifah Allah, dia tidak boleh dinafikan walaupun dia mengatakan sesuatu tetapi tidak melakukannya, tidak menunaikannya. Ya, Alhamdulillah. Sidang penutup, berdasarkan kisah Nabi Isa AS yang dibicarakan sebentar tadi, bayangkan juga setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Imam Al-Mahdi AS untuk menubuhkan daulah ilahi, tetapi sebaliknya beliau AS tidak berjaya melakukannya, atau beliau tidak bangkit sebagaimana dijanjikan, atau tidak menentang para pemerintah dunia, atau tidak melakukan apa pun termasuk tidak menegakkan keadilan. Sidang penuntun, jika semua ini berlaku, kita tetap tidak boleh menafikan dan kufur kepada beliau AS. Kerana apa? Kerana seperti mana telah dibincangkan tadi, Nabi Isa AS juga tidak melakukan apa yang telah beliau katakan dan beliau janjikan. Tetapi penganut Kristian dan Islam tetap percaya bahawa beliau AS akan melakukannya ketika kedatangan keduanya. Sidang penonton, kami ingin bertanya,
Bagaimana jika Imam Al-Mahdi menukar arah kiblat? Kita juga sedia tahu bahawa Nabi Muhammad SAW telah menukar arah kiblat. Oleh itu jelas bahawa Imam Al-Mahdi dan para pewarisnya yang merupakan hujjah Allah, utusan Allah, boleh mengubah syariat, undang-undang, peraturan dan malah lokasi tempat suci juga boleh mereka ubah. Dan ini semua telah terbukti dalam catatan sirah. Maka itu Allah telah meninggalkan kepada kita kaedah yang jelas, iaitu peraturan mengenal khalifah Tuhan, untuk kita mengenal para khalifahnya. Jika kita membiarkan logik, akal kita, emosi kita sebagai kayu ukur untuk menentukan, kita akan terus gagal sidang penuntun. Gagal untuk mengenali khalifah Tuhan. Dan kita pasti akan hidup kucak-kacir. Dan kita akan dalam keadaan kegelapan. Dan pastinya kita gagal akan mengenali Imam Al-Mahdi, iaitu khalifah Allah di zaman kita ini. Walaupun kita telah beriman kepada beliau sebelumnya, kita juga boleh kufur sekiranya kita tidak terus berpegang teguh pada peraturan yang telah kami jelaskan ini. Baiklah sidang penonton. Seterusnya, bagaimana kalau dengan mukjizat pula? Bolehkah mukjizat menjadi alasan untuk percaya seseorang itu sebagai khalifah Allah, utusan Allah ataupun tidak? Banyak orang percaya kepada mukjizat. Kalau kita kata mukjizat boleh menjadi kayu ukur, bagaimana dengan Dajjal? Menurut riwayat, Dajjal juga melakukan berbagai-bagai mukjizat. Contohnya, ada riwayat mengatakan Dajjal membawa syurga dan neraka. Kan? Dan ada riwayat lain mengatakan Dajjal membunuh seseorang, kemudian mampu menghidupkannya kembali. Kemudian ada riwayat lain mengatakan Dajjal mampu menurunkan hujan pada satu kaum yang ditimpa kemarau asalkan kaum tersebut beriman kepadanya. Dan ada riwayat lain mengatakan Dajjal mampu menyeru harta karun dalam tanah dan harta itu mengikutinya bagaikan lebah. Dan macam-macam lagi. Kalau macam ni, akhirnya manusia akan mempercayai Dajjal. Betul tak? Jadi jelas di sini bahawa mukjizat tidak boleh digunakan untuk mengenali siapakah utusan Allah itu, siapakah khalifah Allah itu. Berkaitan dengan Dajjal, ya, sidang penonton. Ejen-ejen Dajjal sendiri telah berjaya untuk menguasai Jerusalem dan memerintahnya. Sedangkan Nabi Isa yang mengatakan akan melakukan hal tersebut sendiri tidak berjaya melakukannya. Oleh itu, kalau kita hendak selamat daripada fitnah Dajjal, kita hendaklah pegang erat-erat tiga perkara dalam mengenal peraturan mengenal utusan Allah, mengenal khalifah Allah. Hanya peraturan ini saja yang merupakan tali yang akan menyelamatkan kita daripada kesesatan dan merupakan jawapan kepada setiap masalah ujian yang sekarang penuh dengan fitnah yang mengelirukan. Dan yakinlah sidang penonton bahawa para penuntut palsu dia tidak akan mampu untuk memenuhi tiga perkara yang telah kami sebutkan tadi. Mereka tidak akan mampu untuk menuntut sebagai orang yang dimaksudkan di dalam wasiat. Mereka tidak akan mampu untuk mempersembahkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Mereka tidak akan menyeru kepada ketuhanan Allah jauh sekali. Mereka tidak akan mengibarkan panji al-bai'ah lillah. Dan pasti mereka tidak akan mampu untuk memenuhi tiga syarat ini dan hanya penuntut yang sah sahaja, penuntut yang sebenar sahaja yang akan dapat memenuhinya. Alhamdulillah, sidang penuntut sekalian, mungkin saya boleh tambah sedikit, ya. Mengapakah mukjizat tidak tersenarai di dalam peraturan untuk mengenal khalifah Allah ataupun hujah Allah ataupun utusan Allah? Sidang penuntut, kebanyakan para nabi dan rasul tidak diberikan mukjizat. Sebagai contoh dalam kes Nabi Ayub. Nabi Ayub sendiri sakit dan beliau sendiri tak boleh menyembuhkan dirinya. Dia tidak ada mukjizat apa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Oleh itu, mukjizat bukanlah salah satu daripada kaedah muktamad dalam kita mengenal para utusan Allah. Dan kami sering mendapat tekanan, pertanyaan untuk menyatakan mukjizat
yang dimiliki oleh para Mahdi yang kami ikuti pada saat ini. Ya, ternyata ada mukjizat-mukjizat yang telah mereka pamerkan, tetapi ini bukan kata putus atau penentu muktamad bahawa mereka adalah utusan Allah. Kerana senjata para utusan Allah sebenarnya adalah ilmu. Ilmu adalah senjata para utusan Allah dan bukannya mukjizat. Sidang penonton, perbincangan kita telah menjawab persoalan mengapa umat-umat terdahulu gagal mengenali atau akhirnya kembali kufur terhadap khalifah Tuhan. Dan tentunya ada di antara kita yang memandang rendah, memperkecilkan, malah ada yang memperlekehkan umat-umat terdahulu yang kufur, yang menolak, yang menentang utusan-utusan Allah. Dan kita tertanya kenapa susah sangat untuk beriman dengan para khalifah Tuhan ni. Tetapi sidang penonton, kita mesti ingat bahawa kita di zaman ini, yang ini di akhir zaman, turut diuji. Sidang penonton, selain daripada semua perkara yang telah kami jelaskan, kita semua perlulah sedar bahawa bentuk penampilan dan perlakuan para khalifah Allah ini adalah ujian berat ke atas manusia. Bayangkan sidang penonton, jika anda tidak mengguna pakai dan berpegang teguh kepada peraturan mengenal khalifah, mengenal utusan Allah yang telah kami jelaskan, dan anda berada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah anda akan beriman dengan baginda yang telah mengubah arah kiblat dan mengubah banyak syariat-syariat sebelumnya, seperti menghalalkan perceraian dan menghalalkan poligami? Walau dalam syariat Isa AS sebelumnya, perceraian, poligami diharamkan. Dan sesiapa yang berpoligami, di mana berpoligami, isteri kedua, ketiga dan seterusnya dianggap sebagai zina. Isteri yang wanita yang dia berzina tak? Oleh itu, kita juga perlu memikirkan bahawa Rasulullah SAW sendiri telah melanggar syariat yang baginda bawa. Sebagai contoh, dalam hukum berpoligami, di mana baginda menetapkan maksima adalah 4 orang isteri, tetapi baginda sendiri telah melanggar syariat yang baginda bawa sendiri. Begitu juga sidang penonton, jika anda berada pada zaman Nabi Musa AS, apakah anda akan beriman dengan Musa AS yang telah dibesarkan, diberikan kemewahan dan jawatan oleh Fir'aun laknatullah? Walhal Fir'aun laknatullah telah menjadikan anda dan nenek moyang anda sebagai hamba abdi selama 400 tahun di sepanjang pemerintahan kerajaan Mesir. Apakah anda akan beriman dengan Musa sebagai sang penyelamat Bani Israel yang anda dan nenek moyang anda nantikan selama beratus tahun? Apakah anda akan beriman dengan Musa AS ketika para ulama anda pada zaman itu yang anda sayang, yang anda hormati, yang anda puja, menuduh Musa AS adalah produk daripada istana Fir'aun yang telah diutus oleh Fir'aun laknatullah sendiri sebagai ejen untuk memecah belahkan kaum anda? Sidang penonton, dan jika anda berada pada zaman Nabi Isa AS, apakah anda akan beriman dengan Isa AS sebagai khalifah Allah, sebagai Al-Masih yang dijanjikan oleh Tuhan? Apakah anda akan beriman dengan Isa AS yang pada penilaian anda telah dilahirkan tanpa ayah yang diketahui, dan para ulama anda pada zaman itu yang anda sayang, anda hormat, anda puja, menuduh Isa AS sebagai anak haram? Dan tentulah mengikut logik akal anda, adalah mustahil anak haram boleh dijadikan khalifah Tuhan. Oleh itu sidang penonton yang saya kasihi, pendapat ulama, pandangan peribadi berdasarkan emosi, logik akal serta norma-norma budaya anda bukanlah kayu ukur yang boleh digunakan sebagai kaedah untuk mengenal khalifah Tuhan. Sidang penonton, kita sudah berada di akhir zaman dan Imam Al-Mahdi AS telah muncul bersama para pewaris beliau, dan kesemua mereka telah memenuhi ketiga-tiga syarat
dan kaedah dalam peraturan mengenal khalifah Tuhan. Oleh itu sidang penuntut, segala alasan untuk menolak mereka seperti kenapa Abdullah Hashim Aba Al-Sadiq AS Mahdi kedua memakai penutup kepala, memakai seluar jeans. Kenapa Abdullah Hashim tidak boleh bertutur bahasa Arab dengan lafaz sebutan yang sempurna? Atau apa saja alasan yang diberikan. Semua ini sidang penuntut tidak lagi sah dan batil. Oleh itu sidang penuntut, apakah anda akan menafikan dakwah yang kami bawakan ini? Kerana anda mentaati para ulama anda yang anda pandang tinggi kerana ilmu mereka, kewarakan mereka, kebajikan yang mereka lakukan dan sebagainya. Bukankah Musa AS telah menolak dan menafikan Fir'aun laknatullah yang telah membesarkannya dalam istana dan berbuat baik kepadanya sebelum ini? Dan bukankah Ibrahim AS juga telah menentang ayahnya sendiri? Sidang penuntun, Musa AS, Ibrahim AS dan semua khalifah utusan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memilih kebenaran dan menolak kebatilan walau apa juga situasinya. Sidang penuntut, untuk kita bersama dengan Tuhan, kita wajiblah bersama dengan kebenaran dan mentaati pada khalifah utusannya di setiap zaman. Kerana kebenaran itu bersama Tuhan dan bersama para khalifah utusannya. Oleh yang demikian sidang penuntut, apa jua alasan yang telah dibincangkan sebelum ini dan apa juga alasan seterusnya adalah tidak berasas dan tidak sewajarnya digunakan untuk menafikan kebenaran dakwaan dan dakwah yang Imam Al-Mahdi, Imam Ahmad Al-Hasan AS dan Abdullah Hashim Aba Al-Sadiq AS sedang bawakan kini. Kerana sekali lagi sidang penuntut, kami ulangi, mereka bertiga telah memenuhi ketiga-tiga syarat dan kaedah dalam peraturan mengenal khalifah Tuhan. Sidang penuntut, janganlah kita mengulangi kesilapan umat-umat terdahulu yang telah dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran, di dalam Injil dan di dalam Taurat. Sedang anda semua mengetahui perkara-perkara ini. Dan janganlah kita menjadi daripada kalangan mereka yang rugi dan menyesal selama-lamanya. Alhamdulillah sidang penuntut, kita sudah tiba di penghujung rancangan ini dan sukacita kami ingin memaklumkan dan menjemput anda semua dari semua lapisan agama dan kepercayaan untuk melayari laman sesawang kami di dalam bahasa Inggeris dan menyertai forum-forum kami di dalam bahasa Inggeris dan di dalam bahasa Malaysia. Pautan-pautan kepada semua ini kami sertakan juga di dalam ruangan deskripsi kami. Dan anda juga boleh memuat turun kitab The Goal of the Wise di hadapan ini yang telah dikarang oleh Al-Qaim daripada keluarga Muhammad Abdullah Hashim Aba Al-Sadiq AS di laman rasmi kami secara percuma di www.theahmadireligion.org. InsyaAllah sidang penuntut kitab ini akan diterbitkan dalam masa terdekat di dalam versi bahasa Malaysia. Sehingga bertemu lagi, kami Ansar Imam Al-Mahdi AS mengucapkan berbanyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.